Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, Malaysia digemparkan dengan kematian pemergian Salahuddin Ayub yang merupakan menteri yang paling bekerja keras dalam menentukan hala 7 harga barangan yang ada di Malaysia, dan beliau telah pun digelar sebagai pengasas kepada program Rahmah. Ramai orang yang bertanya-tanya apa sebenarnya punca kematian beliau. Menurut yang kita baca, punca kematian Salahuddin Ayub disebabkan oleh pendarahan otak. Namun demikian, kita pun tak pasti bagaimana berlaku pendarahan tersebut. Dan ada juga yang tertanya-tanya sebelum beliau meninggal dunia, apa petanda yang berlaku kepada beliau dan apa yang menjadi misteri. Sebelum beliau meninggal dunia, apa kata-kata terakhir beliau? Sebelum kita teruskan, sila bantu saya untuk tinggalkan komen anda bagi mengucapkan takziah kepada pemergian beliau. Ini ialah kata-kata terakhir Salahuddin Ayub sebelum beliau meninggal dunia. Sebelum tidur tiap malam, saya maafkan semua musuh saya. Itu antara kata-kata terakhir daripada Salahuddin Ayub sebelum beliau meninggal dunia semalam. Saudara-saudara sekalian, saya sangat terkejut dan terkesima dengan kata-kata terakhir beliau ini, yang menandakan beliau merupakan pemimpin yang amat berjiwa pemurah, baik hati dan pemaaf. Sehingga kan walaupun beliau dicaci maki, walaupun ramai yang mempersoalkan tentang tugas dan juga kredibiliti beliau sebagai seorang menteri, beliau masih dapat mengatakan, sebelum tidur setiap malam, saya maafkan semua musuh saya, kata beliau. Saya rasa perkara ini haruslah dicontohi oleh semua orang, khususnya di seluruh Malaysia. Ini bagi memastikan pemimpin yang ada di Malaysia ini adalah pemimpin yang tidak berdendam dan pemimpin yang sentiasa menjalankan tugas mengikut acuan yang betul. Allahyarham Salahuddin Ayub telah membiasakan diri untuk memaafkan semua orang yang menyakitinya pada setiap malam, kata bekas timbalannya Sim Zin. Ahli Parlimen Bayan Baru itu berkata, timbalan Presiden amanah mengamalkan perkara berkenan dalam kehidupan sehariannya. Sim, kamu tahu kenapa saya reda dan senang hati setiap hari? Setiap malam sebelum saya tidur, saya maafkan semua musuh saya dan orang yang menyakitkan hati saya, barulah saya tidur, kata beliau. Itu ajaran bekas bos saya, Datuk Seri Salahuddin Ayub, kepada saya. Beliau begitu baik hati dan peramah, katanya. Salahuddin meninggal dunia di hospital malam tadi, 2 hari selepas dia dikejarkan di hospital berikutan mengalami pendarahan otak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup itu kembali ke rahmatullah pada usia 61 tahun. Sim sebelum ini merupakan timbalan Salahuddin ketika Allahyarham menjadi Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Ahli Parlimen Bayan Baru itu berkata, dia sempat menziarahi bos lamanya itu di hospital petang tadi dan menangis sepanjang perjalanan pulang dari Al-Sut ke Pulau Pinang. My heart was broken, hati saya luluh, kata Sim lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk ucapan takziah kepada keluarga yang ditinggalkan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu berita yang paling mengejutkan Malaysia dan paling menyedihkan Malaysia kerana beliau ialah pengasas kepada semua yang dipanggil Rahmah di Malaysia. Disahkan Salahuddin Ayub sudah meninggal dunia dan kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Salahuddin Ayub meninggal dunia pada usia 61 tahun malam ini. Anak kepada Allahyarham timbalan Presiden amanah itu, Fatihah Salahuddin, memaklumkan pemergian bapanya pada hantaran di media sosial.
Duka cita dimaklumkan Ketua Keluarga Kaming, Salahuddin Ayub telah menghadap ilahi pada jam 9.32 malam tadi, 23 Julai 2023 katanya. Ahli Parlimen Pulai itu telah dikejarkan ke Hospital Alusuta pada Jumaat dan doktor mengesan dia mengalami pendarahan otak. Allahyarham telah menjalani pembedahan kecemasan dan sejak itu diletakkan di bawah pemantauan unit rawatan rapi ICU. Salahuddin meninggalkan seorang balu, Fatimah Taha dan 6 orang cahaya mata. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Akbar kepada Menteri KPDN Syakirin Husnal memberitahu jenazah Allahyarham sedang diuruskan untuk dihantar pulang ke rumah ibunya di Kampung Serkat Kopi Tengak, Tanjung Piai di Johor. Pihak keluarga Allahyarham ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak atas doa dan ingatan yang diberikan terhadap Allahyarham selama ini. Keluarga Allahyarham juga ingin berterima kasih kepada semua doktor dan petugas di Hospital Sultanah Bahia Alusuta Kedah. Semoga roh Allahyarham ditempatkan bersama-sama orang beriman, kata beliau. Salahuddin merupakan ahli Parlimen Pulai selepas 3 penggal dan 2 kali berkhidmat sebagai ahli Parlimen Kubang Krian. Sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Salahuddin memperkenalkan inisiatif Rahmah yang bertujuan menyediakan barangan dan perkhidmatan mampu milik kepada orang ramai. Ini bermula dengan sajian menu Rahmah RM RM5 dan sejak itu telah berkembang kepada barangan dan perkhidmatan lain seperti insurans dan cermin mata. Anak jati Johor itu sebelum ini berkhidmat sebagai Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani di bawah Kerajaan Pakatan Harapan yang pertama. Al-Fatihah. Jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu keputusan malang untuk Muhyiddin dan juga Parti Bersatu. Disangkakan Parti Bersatu terus berbunga-bunga dan akan berbunga-bunga. Rupa-rupanya di saat berbunga itu berbunga, layu di tengah-tengah. Manakan tidak, bekas timbalan pengerusi Bersatu Kelantan sertai DAP. Rupa-rupanya ada juga pemimpin-pemimpin Bersatu ini yang tidak sehaluan dengan kepimpinan Bersatu. Akhirnya mereka menyertai DAP yang selama ini dikata-kata sebagai semuanya salah DAP dan DAP. Tak habis-habis mencanang DAP. Tapi akhirnya bekas timbalan pengurusi Bersatu Kelantan ini menyertai DAP. Bekas timbalan pengurusi Bersatu Kelantan Muhammad Zulkifli Zakaria menyertai DAP selepas menyerahkan burang keahliannya kepada wakil parti berkenaan malam tadi. Turut menyertai beliau ialah 12 orang penajat cawangan DAP yang akan diwujudkan di Bacok dalam tempoh waktu terdekat. Muhammad Zulkifli berkata, ketika ini sudah ada 2 cawangan DAP dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Irama di Parlimen Bacok. Dan banyak lagi cawangan akan diwujudkan di dalam kawasan Dun Jelawat serta Tawang yang juga berada dalam kawasan Parlimen Bacok. Kita juga akan turun membantu jentera DAP Pakatan Harapan PH yang akan bertanding pada PRN nanti, katanya kepada pemberita selepas majlis penyerahan burang keahliannya itu kepada pengurusi DAP Negeri Datuk Azhar Abdur Rani. Turut hadir Setiausaha DAP Pulau Pinang Lim Hui Yeng. Sebelum ini, semua jawatan yang disandang oleh Muhammad Zulkifli dalam Bersatu gugur secara otomatik selepas beliau bertanding sebagai calon bebas di Parlimen Bacok pada pilihan raya umum PRU 15 tahun lalu. Wah, itu rupa-rupanya ceritanya. Karena bertanding sebagai calon bebas, otomatik Muhammad Zulkifli digugurkan daripada Bersatu dan semua jawatan beliau digugurkan, dengan kata lain dipecatlah daripada Bersatu. Dan oleh kerana beliau sudah dipecat, maka beliau kini bersama dengan DAP dan sah menyertai parti DAP. Jadi dengan ini adakah memberi kesan kepada PRN akan datang ini? Sama-samalah kita lihat, sama-samalah kita melihat adakah ianya berita baik kepada DAP dan
Pakatan Harapan. Sekian dulu untuk kali ini, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.